Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 26 Jun 2023. Kita ke berita utama. Seorang pegawai polis wanita yang tular sebagai Inspektor Sheila didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang hari ini atas pertuduhan mengaibkan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal di sebuah kedai makan 2 minggu lalu. Bagaimanapun, Inspektor Sheila atau nama sebenarnya S. Sheila Sharon, 35 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nur Hafizah Rajuni. Mengikut pertuduhan, Sheila didakwa telah menyebut pangkat polis dengan cara tidak wajar kepada Lance Corporal Abdul Arif Farhan Abdul Razak dengan maksud untuk mengaibkan kehormatan penama tersebut. Hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, mahkamah lain, Sheila didakwa atas 2 lagi pertuduhan iaitu mengugut seorang wanita dengan niat untuk mendatangkan kegentaran kepada mangsa dan menghina kesopanan seorang lelaki dengan mengeluarkan kata-kata hinaan berkenaan fizikal lelaki tersebut. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin bagi kesemua pertuduhan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 Ogos ini bagi sebutan semula kes. Mahkamah Session Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas dan membebaskan bekas ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli daripada pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan kontrak bagi sebuah syarikat yang mana bapa dan adiknya mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut. Hakim Rozina Ayub memutuskan selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dalam kes berkenaan. Ketika membacakan penghakiman ringkasnya, mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan bahawa Rosman membuat keputusan sendiri dalam melantik Labuan Liberty Port Management Sendirian Berhad LLPM, sebaliknya keputusan dibuat secara kolektif. Pada Oktober 2021, bekas Ketua Whip Parti Warisan itu didakwa menggunakan kedudukan sebagai timbalan pengerusi LPL untuk mendapatkan kontrak bagi syarikat LLPM yang mana bapa dan adiknya didakwa mempunyai kepentingan dalam syarikat itu. Rosman didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000 atau mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Kerajaan sedang membangunkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional NETR dan Pelan Hala 7 Ekonomi dan Teknologi Hidrogen HETR bagi menjamin sekuriti tenaga jangka panjang di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedua-dua Pelan Hala 7 tersebut disasar akan dilancarkan pada separuh kedua tahun ini. Menurut Anwar, usaha tersebut bertujuan mencapai Nationally Determined Contribution NDC yang ditetapkan dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan Dasar Tenaga Negara 2022 hingga 2040. Tambahnya, Malaysia berazam untuk memainkan peranan dalam mengurangkan pelepasan dan bersedia untuk pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Anwar berkata pelan NETR akan dilengkapkan dengan HETR yang akan membuka jalan dan mempercepatkan usaha peralihan tenaga yang didorong oleh inovasi teknologi. Dalam pada itu, Anwar menyeru agar golongan belia memanfaatkan sebaiknya inisiatif e-Belia Rahmah yang diperuntukkan bermula hari ini bagi tujuan pembelajaran dan keperluan masing-masing. Ujarnya, anak-anak muda serta mahasiswa yang layak sudah boleh mendaftar untuk menerima kredit berjumlah RM200 melalui pelbagai platform e-dompet. Kementerian Keuangan mendedahkan jumlah kerugian melibatkan jenayah skam sebanyak RM2.6 bilion berpunca daripada jenayah skam atau penipuan dalam talian sejak 2019 hingga Mei 2023. Di Dewan Negara, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kerajaan kini agresif, malah pihak bank juga sudah menyediakan inisiatif bagi menjamin keselamatan pengguna.
Jelasnya, statistik kes jenayah dalam talian 2019 hingga 2023 pada bulan Mei melibatkan skam belian dalam talian, pinjaman tidak wujud, love scam, phone scam, skam pelaburan, bisnes email compromise dan tipu menggunakan sistem pesanan ringkas SMS. Tambahnya, seramai 43,959 individu sudah ditangkap dan sebanyak 30,065 lagi dibawa ke mahkamah atas pertuduhan jenayah berkenaan. Terdahulu, Senator Muhammad Hatta Ramli dalam soalan tambahan meminta Kementerian Keuangan menjelaskan apakah perancangan kementerian dalam melaksanakan pendidikan pengurusan keuangan kepada anak-anak muda yang menjadi mangsa penipuan dalam talian. Katanya, kerajaan menubuhkan pusat pencegahan jenayah keuangan bagi membendung jenayah penipuan dalam talian. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Harga ubat-ubatan untuk pasaran dalam negara dijangka meningkat sehingga 5% susulan nilai ringgit yang terus lemah dan tidak stabil berbanding dolar Amerika Syarikat sejak bulan lalu. Ini kerana kebanyakan ubat terutamanya ubat batuk, demam dan pelbagai jenis antibiotik diimport dari negara-negara luar dan urus niaga dilakukan dalam dolar Amerika Syarikat. Dilaporkan sektor swasta dan awam di negara ini membelanjakan antara 4.5 bilion ringgit hingga 5 bilion ringgit untuk mengimport ubat-ubatan dalam tempoh setahun. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS, Amrahi Buang berkata, nilai ringgit yang lemah antara punca utama mempengaruhi harga ubat selain ketidaktentuan di peringkat antarabangsa seperti perang di Rusia-Ukraine yang belum tamat. Menurut beliau, ini kerana harga ubat di pasaran tidak dikenakan cukai, maka dengan kebanyakan ubat di negara ini diimport, kejatuhan ringgit akan mempengaruhi peningkatan harga. Menurut indeks harga pengguna bagi Mei tahun ini dikeluarkan, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM merekodkan purata harga ubat batuk 60 ml adalah RM6.75, manakala satu paracetamol bagi 12 biji pil atau satu paket pula berharga RM5.16. Gara-gara kad akses tidak dapat digunakan, pemandu BMW bertindak memaki hamun pengawal keselamatan di sebuah kawasan kediaman di Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur, Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, siasatan mendapati kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihaknya oleh seorang individu berusia 46 tahun. Katanya, berdasarkan laporan tersebut, mendapati kejadian melibatkan seorang lelaki dipercayai penghuni kediaman berkenaan yang memandu sebuah kereta jenis BMW telah membuat kekecohan beberapa kali dan enggan memberikan kerjasama terhadap pengawal keselamatan ketika kejadian. Bagaimanapun, kes dapat diselesaikan secara baik di antara suspek dan pengawal keselamatan tersebut selain laporan polis yang dibuat sebelum ini juga ditarik balik. Kita beralih ke berita dunia. Seorang pekerja syarikat penerbangan maut selepas disedut enjin pesawat dalam kejadian di lapangan terbang antarabangsa San Antonio di Texas. Dalam kenyataan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB, kejadian berlaku ketika sebuah pesawat dari Los Angeles baru sahaja mendarat pada kira-kira 10.30 malam pada Jumaat lalu. Menurut NTSB, pesawat itu milik Delta Airlines dan pihaknya sedang berhubung dengan syarikat penerbangan berkenaan untuk menjalankan siasatan mengenai insiden tersebut. Mangsa tersebut merupakan kaki tangan Unify yang mempunyai kontrak dengan Delta. Sementara itu, Unify Aviation dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa insiden berkenaan tidak berkaitan dengan proses operasi,
prosedur keselamatan dan polisi Unify. Polis Turki menahan sekurang-kurangnya 50 individu selepas komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT Istanbul mengadakan perarakan tahunan mereka di daerah Sisli pada Ahad lalu. Jalan-jalan berhampiran kawasan tersebut turut disekat dan pengangkutan awam di kawasan itu digantung perkhidmatannya bagi mengelakkan sebarang kekecohan berlaku. Orang ramai yang menyertai perarakan itu dilihat membawa bendera pelangi dan transgender berkumpul di Istiqlal Avenue yang merupakan tempat sinonim bagi perarakan golongan LGBT. Sementara itu, kerajaan pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan parti AK yang membawa pegangan Islam dengan tegasnya menolak kebebasan golongan berkenaan di negara tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Kos sebanyak 80 juta ringgit hingga 100 juta ringgit diperlukan untuk membina semula dan membaiki struktur jalan di Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan laluan dari Gerik, Perak, ke Jeli, Kelantan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, beliau sedia maklum mengenai keadaan jalan itu melalui satu taklimat khas baru-baru ini. Menurutnya, kos sebanyak 80 juta ringgit hingga 100 juta ringgit dijangka akan digunakan untuk membina semula laluan berkenaan. Tambahnya, peruntukan sebanyak 30 juta ringgit telah diluluskan untuk projek di laluan tersebut baru-baru ini dan akan digunakan untuk membina sebahagian struktur jalan di Lebuh Raya Terbabit bermula tahun ini. Kosmos sebelum ini melaporkan isu keadaan jalan di Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik Jeli menjadi antara agenda yang dibawa Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad ketika pertemuannya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Januari lalu. Sebanyak 336 unit rumah bagi menempatkan sehingga 5,712 orang pekerja dibina kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Bandar Sultan Sulaiman. Projek kuartus pekerja berpusat CLQ yang dibina atas tanah berkeluasan 1.7 hektar di kawasan perindustrian tersebut dijadualkan mula dibina seawal akhir tahun ini dan dijangka siap pada 2028. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pembinaan CLQ pertama oleh kerajaan negeri itu mengambil model daripada pelaksanaan penempatan pekerja di Balakong, Bangi dan Petaling Jaya serta negara lain seperti Dubai, di Qatar dan Singapura. Beliau menambah, kemasukan pekerja ke kuartus berkenaan akan melibatkan urusan dengan pengusaha-pengusaha kilang serta permintaan daripada individu, namun pada peringkat awal keutamaan diberikan kepada majikan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS, Datuk Mahmud Abbas memaklumkan seunit rumah akan menempatkan sehingga 17 orang pekerja dalam satu-satu masa dan caj sewaan dikenakan kepada mereka sebanyak RM350 sebulan. Kita ke berita sukan. Johor Darul Takzim sedia bertemu dengan Gergasi Merah malam ini di Stadium Sultan Ismail Iskandar Puteri selain menganggap kemenangan 4-0 ke atas Selangor pada aksi Liga Super sudah pun menjadi sejarah. Hadir sebagai juara bertahan dan persembahan luar biasa dipamerkan sepanjang musim ini menjadikan Harimau Selatan musuh nombor 1 bagi pencabar lain. Dalam pada itu, pengendali JDT Esteban Solari dilihat sudah menyediakan ramuan terbaik bagi anak buahnya bagi aksi malam ini. Selain JDT dilihat mempunyai peluang cerah kerana bermain di laman sendiri. Untuk rekod, JDT miliki pencapaian terbaik dengan merekodkan 8 gol tanpa bolos apabila menewaskan PDRM FC 3-0 di pusingan kedua dan menewaskan Penang 5-0 di peringkat suku akhir.
Beregu campuran negara Centang Ji Toh Iwe mengekalkan aksi cemerlang apabila memenangi gelaran ketiga musim ini selepas muncul juara pada kejohanan badminton terbuka Taiwan semalam. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di Tianmu Arena, University of Taipei, beregu nombor 19 dunia itu menewaskan pasangan tuan rumah Chu Xiangcheh, Li Xiaomin 21-12, 21-8 dalam tempoh 30 minit. Lebih manis, kemenangan itu membuktikan Tang Ji Iwe layak berada dalam program Road to Gold RTG selepas nama mereka diumumkan tersenarai dalam program tersebut minggu lalu. Hasil kemenangan itu, gandingan yang terkenal dengan julukan Gangster Duo membawa pulang wang tunai bernilai RM77,583 serta pingat. Sementara itu, beregu lelaki muda negara Man Wei Chong dan Ti Kai Wun turut melengkapkan hari gemilang Malaysia di kejohanan badminton terbuka Taiwan apabila berjaya menewaskan pasangan tuan rumah Yang Po Han Lu Ching Yao 20-22, 21-17, 21-14. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 27 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.